Hai guys, hari ini kita nak unbox Vivo Y31. Tengok phone ni best ke tidak? So awal bulan 3 ni, Vivo dah lancarkan smartphone baru lagi, iaitu Vivo Y31. Y31 ni dia nak target dekat orang yang suka rakam video lah, dengan ambil gambar lah, okay? Sebab zaman sekarang memang sudah kira zaman video lah, okay? Banyak orang yang suka guna phone untuk rakam video. Jadi Vivo dia pun dah lancarkan phone untuk rakaman yang best lah, okay? So tanpa membuang masa, sekarang kita akan tengok design kotak dia dulu lah, okay? Design kotak dia simple aja lah, ada tulis 8GB RAM, 128GB dengan Y31 dengan Vivo lah, lebih kurang sama dengan Y12, Y20 tu semua sama lah, okay? Dekat atas, bawah, kiri, kanan tak ada benda lah. Kat belakang ada selling point dia, 48MP rear camera, 1080p Hello View display, 5000mAh battery dengan 18W fast charge dengan audio booster lah, okay? Audio booster ni dia dapat bantu lah, suara dia lagi power sikit lah, okay? So sekarang kita tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni lah, okay? Okay, ni ejector tools, user manual dengan warranty card, transparent TPU case, phone, yang ni nanti kita tengok, charger 3 pin 18W, kabel USB Type-C dan earphone Vivo, okay? Itu je yang korang akan dapat. Kat sebelah kanan dia ada power button dengan volume button. Lepas tu fingerprint scanner dia sama tempat dengan power button lah. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia tak ada benda. Kat atas pula dia ada SIM card slot dan mic. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dengan 1 memory card. Kat depan dia pakai Hello View display. Kat belakang dia ada 3 kamera, flash dengan logo Vivo lah. Cover dia pakai jenis yang plastik lah, okay? Bukan kaca kira polikarbonat lah, okay? Lepas tu phone ni dia ada 2 color lah, satu untuk color biru dan satu untuk color hitam lah. Yang color biru punya belakang dia guna jenis yang matte, yang hitam punya dia jenis yang licin lah, okay? Jadi kalau yang biru punya dia tak senang lekat cap jari, yang hitam punya dia senang lekat cap jari lah. Tapi hitam punya dia color nampak lagi bling-bling sikit lah, okay? So first kita tengok display dia dulu lah, okay? Display dia menggunakan 6.58 inci, lepas tu dia menggunakan Full HD Plus IPS LCD. So screen dia I rasa kira agak nice lah, okay? Sebab dia ada Full HD Plus punya resolution. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory dia menggunakan 128GB dan 8GB RAM. So memory dia I rasa agak cukup lah kalau korang nak gunakan untuk rakam video ke, nak gunakan untuk multitasking. Biasanya cukup lah untuk kegunaan harian. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera dia menggunakan 48MP untuk main kamera, 2MP untuk depth kamera dan 2MP untuk macro kamera. Lepas tu kamera selfie dia 8MP. So kamera dia I rasa agak cukup lah untuk kegunaan harian. Tapi apa yang tak bestnya ialah phone ni dia tak ada ultra wide angle lah. Biasanya handphone dalam 1000 dia akan ada ultra wide angle kan, tapi phone ni dia tak ada. Kalau dari segi bateri dia menggunakan 5000mAh bateri. Lepas tu phone ni dia pun support 18W fast charge. So kalau dari segi bateri I rasa cukup lah untuk kegunaan harian. Mungkin korang nak gunakan phone ni untuk pergi melancong ke, nak ambil gambar ke, nak rakam video, korang tak payahlah bawa extra punya power bank. Biasanya phone 5000mAh ni dia boleh tahan 1 hari lah untuk kegunaan harian. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Kalau dari segi chipset dia menggunakan Snapdragon 662 octa-core processor. So kalau dari segi chipset, I rasa agak okey jugalah sebab dia ada guna Snapdragon 662. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk macam main game PUBG ke Mobile Legends, biasanya dia tak ada masalah. Tapi akan datang aku akan try gaming test dia lah, okay? Lepas tu kita tengok OS dia pula. Kalau dari segi OS, phone ni dia menggunakan FunTouch OS 11 based on Android 10. So kalau dari segi OS, I rasa FunTouch OS ni agak nice jugalah. Sebab ikon dia nampak kecil-kecil je. Lepas tu design dia pun nampak teratur lah, kemas lah, okay? So kalau dari segi OS, I rasa pun quite nice jugalah, okay? Lepas tu phone ni dia ada Super Night Mode, EIS 2.0 dan audio booster lah, okay? So sekarang kita akan tengok apa function yang ada dekat dalam phone ni lah, okay? Saya akan highlight sikit tentang function dia lah, okay?
phone ni dia ada dark theme. Jadi kalau korang nak guna dark mode, korang boleh aktifkan dark theme ni lah, okey. Lepas tu ada eye protection, ultra game mode, screen mirroring. Yang lain dia ada Vivo Share, boleh support OTG. Nak link dekat Chromebook pun boleh juga. Lepas tu kat sound sana korang boleh aktifkan audio booster dia lah, okey. Kalau korang nak suara yang lebih kuat, korang boleh aktifkan audio booster lah. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera, dia ada night mode, ada portrait. Lepas tu ada 48MP AI camera, time lapse, slow mode dengan pro mode lah. So nothing special lah dekat dia punya kamera sana. Lepas tu recording dia cuma support 1080p sajalah, okey. Dia tak boleh support 4K lah dekat sini. So itu saja function dia. I rasa tak ada apa special, tapi saya akan screenshotkan semua function yang ada kat dalam lah, okey. Kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini. Sekarang kita akan tengok quality kamera dia dan Antutu benchmark dia lah, okey. Kalau dari segi quality kamera dia, quality dia kira agak nice lah, okey. Kamera dia memang accurate dan color dia pun cantik jugalah. Masa ambil gambar dekat indoor pun okey, dekat outdoor pun okey lah. Jadi kira memang puas hati lah kalau korang gunakan phone Vivo ni untuk ambil gambar. So sekarang kita tengah rakam guna Vivo Y31 punya selfie camera lah, okey. Korang boleh tengok depan dia tak ada EIS lah, okey. Jadi screen dia agak bergegar sikit lah. Okey, sekarang kita tengah rakam guna Vivo Y31 lah, okey. Screen dia kira agak stable. Sekarang kita nak test try lari, tengok dia stable tak, okey. Okey, ini kualiti dia lah, okey. So dah habis tengok semua ni, sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. Yang best tentang phone ni ialah phone ni dia ada design yang premium, kamera yang cantik dan rakaman dia ada EIS lah, okey. Jadi kalau korang nak cari satu smartphone yang design dia cantik, kamera dia cantik dan gunakan untuk rakaman kan, phone ni dia agak sesuai lah untuk korang. Sebab saya rasa kualiti kamera dia pun agak cantik dan rakaman dia pun kira okey jugalah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk pergi melancong ke apa kan, korang gunakan phone ni saya rasa pun agak cukup lah. Lepas tu apa yang tak best tentang phone ni? Yang tak best tentang phone ni ialah phone ni dia tak ada dual speaker. Lepas tu screen dia pun tak ada 90Hz punya refresh rate. Dan prosesor dia pun kira agak normal ajalah. So kalau korang nak cari satu smartphone untuk gaming, saya rasa ini akan rasa kurang sedap lah. Sebab dengan price range macam ni, korang boleh dapat dual speaker, ada 90Hz punya refresh rate dengan prosesor yang lebih tinggi. Tapi overall phone ni dia masih kira sedap lagi lah, okey. Sebab kalau korang bukan jenis yang selalu gunakan phone untuk gaming hari-hari, phone ni dia masih kira best lagi lah. Sebab kamera dia cantik dan rakaman video dia pun agak nice jugalah. So korang rasa macam mana? Phone ni best tak dijual dengan harga 999? Sila komen kat bawah nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.